ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني إيمانا وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak berkongsi sedikit mengenai dengan tajuk perancangan kewangan menurut perspektif Islam. Konsep nak buat adalah tazkirah. Cumanya saya bukan ustaz lah, tak pandai lah nak tazkirah macam ke ustaz-ustaz tu belaka. Cuma saya beri perkongsian tentang perancangan kewangan. Sebelum pergi jauh, sebab dia tajuk ni menurut perspektif Islam, perancangan kewangan menurut perspektif Islam. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat nak bertanya saya lah, dah boleh ke dia tu nak cakap? Okey, serba sedikit lah. Saya cakap, saya info, saya bagi tahu, saya share, bukanlah nak menunjuk tidak, tapi saya boleh untuk bercakap tentang perancangan kewangan menurut perspektif Islam ni disebabkan insya-Allah saya ada professional certification iaitu Islamic Financial Planning daripada IFIM, iaitu anak ataupun agensi daripada Bank Negara, dan juga saya mempunyai professional certification di bawah program iAdvisory daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi daripada dua-dua certification ni, saya masa belajar dulu kami mengkajilah sedalam-dalamnya mengenai kewangan dalam sudut perspektif Islam ni lah. Okay, saya tak mau ke jauh, sekadar tu saja. Jadi masa yang dia berikan lebih kurang setengah jam, saya cuba manfaatkan dan cuba share seberapa banyak yang saya boleh share. Dan perbincangan kita ni, perkongsian saya ni hanyalah dari sudut teori, bukan teknikal. Sebab bila pergi pada teknikal, dia tak boleh jadi setengah jam. Dan tak boleh jadi nak tunjuk ke webback pun insyaAllah boleh. Cuma tak jadilah setengah jam. Jadi saya tunjuk dari segi apa Islam kata. Sebab benda ni kita nak melihat dari sudut perspektif Islam. Okey, kita pergi. Yang pertamanya, apa itu perancangan kewangan? Perancangan kewangan ni merangkumi aspek perancangan tunai dan hutang, yang pertama. Yang kedua, perancangan risiko dan takaful. Yang ketiga, perancangan zakat dan cukai. Keempat, perancangan pelaburan. Kelima, perancangan persaraan. Keenam, perancangan waksiat dan harta pusaka. Model 6 perkara ni, 6 perancangan ni adalah model daripada konvensional sebenarnya. Jadi bila Islam mari, ataupun bukan Islam dah mari, maksud saya apabila kita mengislamkan yang konvensional ni, kita melihat sebab dia dulu Islam ni lebih kurang dan era 80-an baru dia muncul dari segi sudut muamalatnya. Dari segi sudut yang asal dari segi fiqh tu lama dah lah. Muamalat tu memang dah ada, cuma dari segi kata orang mula naik dan timbul macam kata takaful yang pertama era akhir 70-an ke 80-an. Tu baru muncul takaful. Jadi masa tu lah barulah Islamik punya keuangan, financial punya keuangan Islam ni barulah bertapak. Jadi Islam ni baru lagi, dari bukan maksud saya baru Islam tu baru, maksud saya dari segi keuangan tu global baru diterapkan. Okay? Walaupun kita dah, kalau cerita sejarah, kalau nak cerita sejarah, saya tak mahu cerita dah tu, dia panjang lebar. Dia memanglah kita belayar dah lama apa semua, tapi dari segi hari ni orang mula kenal, dia bermula kalau di Malaysia ni lebih kurang akhir 70-an, awal 80-an lah. Dengan mana tubuhnya tabung haji di Malaysia ni. Itu sejarah lah. Jadi bila benda tu dah ada, kali perancangan kewangan ni dah lama bertapak. Dia era kalau di negara barat ataupun di Amerika ataupun di UK, dia dah ada certified financial planning.
dia dah bermula 1800 lagi. Di awal lagi. Jadi muamalat perdagangan ni dikuasai oleh orang-orang dia lah. Orang-orang barat ataupun UK ni lah. Okey. Jadi dia dah set ada 6 perkara ni. Apa Islam kata tentang perancangan? Okay. Kita lihat satu ayat yang bermaksud, ayat surah Yusuf ayat 43 yang bermaksud raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Dan aku juga melihat 7 tangkai gandum hijau basah dan 7 tangkai gandum kering. Wahai pemimpin dan para pembesar yang terhormat, berilah aku penjelasan mengenai takwil mimpiku itu. Jika kalian memiliki pengetahuan tentang takwil mimpi. Jadi ini cerita kisah Nabi Yusuf. Saya rasa semua daripada kita tahu. Jadi kisah ni mengenai 7 ekor sapi betina yang gemuk dan 7 jantan. Jadi ayat ni menjadi asas jika dikaji dengan mendalam, dan saya penuh dengan sahabat-sahabat masa belajar dahulu, masa kami sama-sama buat certification professional dulu, dan ayat ni timbul dan kita melihat ekonomi kita pun memang circle dia dalam 14 tahun ke 28 tahun. Circle dia turun dan naik. Saya nak cerita ni tak ada whiteboard lah sini, tapi nak kabarnya jangan bimbang bila ekonomi turun dan bila ekonomi naik, dia 7 tahun ke 7 tahun dan 1 tahun peralihan dan 15 tahun semua sekali. Jadi ini yang kami bahas dah. Banyak perbahasan lagi tentang ni secara detail. Kita tengok seterusnya berkenaan dengan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya sempit ataupun miskin, masa lapang sebelum tibanya masa sibuk, masa mudamu sebelum datangnya masa tua, dan masa hidup sebelum tibanya masa mati. 5 sebelum 5. Okey. Saya pergi kepada kesimpulan. Daripada 2 ayat tadilah, sebenarnya banyak ayat dan juga hadis yang kita rujuk mengenai perancangan. Nak merujuknya bahawasanya Islam ini menggalakkan kita untuk merancang. Apa pun yang kita buat, kita kena rancang. Jadi Islam memang, saya dah menggalakkan kita untuk merancang. Jadi kita nak buatlah perancangan. Tu yang maka betul lah kita jabat pun kita ada SKT. Ni akhir-akhir tahun ni, baru ni pun kita dah tulis dah SKT kita nak capai. Jadi dalam skop yang kita cakap ni lah, menurut Islam, menurut kewangan ni pun kita kena rancang kewangan kita. Jadi Islam amatlah menyuruh penganut-penganutnya merancang dalam segala urusan, bukan sahaja untuk dunia, malah bersedia untuk selepas mati. Jadi sebelum, semasa dan selepas. Hebatnya Islam untuk kita merancang. Kita disuruh untuk merancang dan kita melihat sebagaimana hadis tadi pun kita tengok 5 sebelum 5 sakit, sihat sebelum sakit. Sekarang ni kita tengah muda sebelum kita tua. Jadi kalau muda maksudnya kita tengah kerja sebelum kita patching. Saya akan tunjuk lagi. Jadi sebelum kita sibuk, sebelum kita masa kita lapang, sebelum kita sibuk. Jadi masa kita hidup dan sebelum kita mati. Dan macam kata Ustaz tadi, ada sahabat kita daripada UMT dah kata orang Allah dah sayang dia, dah jemput dia. Itulah peluang yang ada. Jadi kita melihat apakah perancangan keuangan Islam. Jadi dalam perancangan keuangan Islam ni ada 6 tadi kita ambil semua yang konvensional tadi tu. Dan akhirnya saya sendirilah, ini saya tambah yang ke-7, iaitu perancangan bekalan akhirat. Kita kena rancang untuk bekalan akhirat. Jadi saya tambah daripada 6 yang sedia ada. Jadi yang tambah tu macam-macam lah. Sahabat-sahabat saya yang masa saya ngaji dulu pun macam-macam dia tambah tentang yang ke-7 tu. Jadi cuma saya ni saya letak bekalan akhirat lah. Nanti kita cuba lihat
uh, bagaimana yang dimasukkan perancangan berkaitan akhirat tu. InsyaAllah kita pergi yang pertama. Di mana Islam suruh kita merancang yang pertamanya dari segi tunai dan hutang. Okay. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abu Bazarah Al-Aslami radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berganjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya pada urusan apa yang dihabiskan, tentang ilmunya apakah telah diamalkan, tentang hartanya dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya pada perkara apa yang dia gunakan. Saya highlight situ iaitu perkara yang ketiga, persoalan daripada hadis ni. Perkara yang ketiga ada dua persoalan. Iaitu harta kita ni, tentang daripada mana mari, kita boleh buang mai ke mana dan ke mana kita belanjakan. Jadi maksudnya macam kita hari ni kita kerja. Apakah kita kerja ni telah mencapai tahap halalan tayyiban untuk kita beri belanja kepada anak isteri kita? Ni kita lihat. Kita kata di mana kita akan berganjak di akhirat esok, persoalan ni disoal dulu. Tentang harta ni daripada mana. Jadi kita kena aware mana kita boleh duit. Mana kita boleh harta kita. Duit ataupun tunai yang kita dapat, bentuk harta itu adalah tunai ataupun harta dia boleh convert, dia boleh pergi mari lah. Maknanya jadi kita tak usah perbahasan lah, itu dia pandai lebok lagi. Jadi saya nak kata tunai ataupun harta yang kita perolehi, mana kita dapat? Dipersoalkan. Macam saya jaga duduk di kewangan ni pun sebab saya bertanya. Sebelum saya ditanya, saya bertanya dulu. Jadi itu sebab saya jaga sudut kewangan saya di Jabat ni pun saya bertanya. Jadi untuk apply pada diri sendiri pun kita bertanya, mana kita dapat benda ni, harta ni, adakah cara yang betul ataupun tidak betul. Sebab lepas kita dapat, kita belanja ke mana pun disoal. Apakah kita belanja tu betul? Kita beli benda yang bukan-bukan. Pun disoal. Jadi sahabat kena, kata orang kena alert lah. Perkara-perkara yang mudah je. Dan dalam kawalan kita pun. Seterusnya kita lihat lagi. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhah yang masih sama, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhah, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, maka ia bisa terjatuh dalam perkara haram. Jelas sahabat-sahabat, yang halal tu jelas. Yang haram pun jelas juga. Jadi kalau kita dok pasti antara jelas halal dan haram, dia syubhah. Bila hati kita terdetik dok tahu makna baik kita jauhkan diri senang. Kita diberi panduan gitu. Kecuali kita tak beri panduan nak pilih makna jalan haram ke jalan halal. Halal ke haram. Jadi bang hidup tengah, ai tinggal. Dia tak ada atas pagar. Siapa-siapa duduk atas pagar tu kita tinggal. Sebab nak bawa lah. Jadi kita buat keputusan dulu. Jadi inilah cara kita nak keputusan, kita tinggal. Sebab apa? Bila kita tinggal je, kita telah menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Jadi hadis ni cukup jelas pada kita untuk kita beramal. Jadi kita kalau kita, contohlah tak kata sini, mungkin di tempat lain, wallahualam di atas muka bumi ni luas. Kita pergi minum lah dengan kontraktor lah katakan. Contoh. Dia belanja kita ni untuk dapat apa? Kalau mari terdetik dalam hati kita, bahaya ni. Baik kita tinggal. Sebab orang akan berkata-kata jika orang lain, kalau kita sendiri tengah minum tu kita mari, kita berfikir dia belanja kita ni dalam masa sama dia dapat projek. Betul lah, minum air je, bunyi air je. Tu sebab saya minta maaf lah, saya sendiri saya tinggal lah benda-benda gitu. Memang payah lah untuk saya minum.
Nak cari, nak jumpa memang payah. Walaupun saya orang kewangan. Pernah pun orang kewangan ni, saya macam saya ni, dia offer untuk minum air pun saya tak ambuh, saya cuba tolak. Sebab saya bimbang ni lah, takut hati saya. Sahabat-sahabat tu, wallahualam lah. Maksud saya, kita ambil lah pendekatan untuk kita beramal lagu mana. Macam saya jauh lah. Sebab tu saya ambuh terlibat dengan bukan nak terlibat, kita bersahabat, kita kenal. Sekadar nak makan, saya bayar tak apa. Gitu. Saya lah. Okay, kita tengok lagi. Dalam surah Al-Baqarah, kita cerita sikit, sentuh sikit tentang hutang. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarnya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplatkan apa yang akan ditulis itu di kabur, dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Maknanya kalau kita berhutang pun kita tulis. Sebenarnya ayat ni panjang dan dimari juga dengan saksi. Saya nak setuju sikit pasal saksi ni. Kalau boleh, kalau kita berhutang dengan siapa-siapa, kalau agak jumlah yang agak besar tu, dia mari dengan saksi, kita tulis lah. Dan saksi ni adalah orang, kalau boleh, kalau satu pihak untuk yang memberi hutang, satu pihak yang beri hutang. Kalau bolehnya lelaki. Kalau orang perempuan, dari segi hukum syarat dia nak 2 orang. Sebelah-sebelah. Jadi 4 orang. Kalau sebelah ni lelaki, dia seorang. Kalau sebelah ni perempuan, kena 2 orang. Jadi dari hukum gitu dia nak. Saksi ni hanyalah dari segi undang-undangnya melihat kita, orang yang beri tu, dia melihat kita waras ke ataupun tidak untuk memberi hutang. Dia bukan, kesaksian tu melihat pada kewarasan kita. Bukan kesaksian ni lebih daripada tu. Untuk melihat kita ni, okey betul dia ni boleh beri hutang dan kita melihat benda tu berlaku. Tu je kita confirmation. Lain pada tu, yang pada tu kita jangan lebih. Tu dengan saksi. Jadi maknanya hutang kita kena tulis. Walaupun sikit, nasihat saya lah, tulis lah. Sebab kita ni sifatnya pelupa. Bimbang-bimbang kok kita tak ingat, habis. Sebab cerita bab hutang ni, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mendatangi seseorang sedang disolatkan. Baginda pun bertanya, apakah sahabat kalian ada memiliki hutang? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, lalu apa manfaatnya bagi kalian jika aku mensolatkan orang yang rohnya tidak naik ke langit? Jika ada orang yang menjamin hutangnya, aku akan mengejarkan solat untuknya kerana sesungguhnya solatku bermanfaat baginya. Kalau perhatikan molek hadis ni, iaitu Rasulullah datang kepada orang yang telah mati, telah meninggal. Jadi itu sebab kalau kita orang mati kan, kita biasa dengar juga, kalau siapa-siapa biasa buatlah untuk kalau ayahnya dah meninggal, buatlah, kalau tak buat betul akan buat. Maksudnya nak kabarnya, si mati kita akan istihar. Siapa-siapa yang ada arwah ada berhutang, tolong jumpa dengan waris. Sepatutnya biasanya sebelum solat lah. Kita jamin dulu, okay, saya akan bayar pun, baru kita solat. Tapi hok kita biasa berlaku, set kita ni amalan di kampung-kampung, hok saya malah arwah ayah saya pun hari pun di istighfar selepas solat jenazah dah. Patutnya sebelum solat. Itu sunnah. Jadi kalau siapa berhutang, kalau kita tengok daripada hadis ni juga, rohnya tak naik ke langit. Maksudnya tergantung macam mana tu, wallahualam. Jadi roh orang yang tak bayar hutang ni, siapa-siapa yang berhutang lah, berasa diri dia berhutang, cuba-cubalah bayar sebab mungkin esok-esok kalau bila meninggal, rohnya tak naik ke langit dan ke bumi. Malah Rasulullah pun tak ambuh solat orang yang rohnya tidak, yang masih berhutang, yang tak bayar hutang. Jadi seriusnya hutang ni, bukan cerita main-main.
Jangan kita takwil kita hutang dengan kata orang cara kita berhutang tu guanda-guanda, tapi pada dasarnya kita dah ambil. Kita dah ambil duit, hutang tu tak hutang lah. Jadi pinjaman ke dipanggil, tapi untuk orang perorangan dipanggil hutang. Untuk syarikat di Malaysia ni terma pinjaman dan hutang tu sama tapi tak serupa. Dari segi undang-undang pun lain. Itu teknikal lah, kita boleh bincang kemudian. Tapi nak kabarnya kita perlu bayar. Sama ada kita pinjam, kita panggil nama pinjam atau kita hutang, bayarlah. Secepat mungkin kita bayarlah, selesai. Lagipun orang yang berhutang ni hidup dia mikir tak tenang. Satu, yang kedua pula, kalau dari segi persahabatan tu, kalau dia berhutang kok, jauh lagi kona dah. Ajak minum air pun, kot lain. Gitulah pengalaman saya lah. Pengalaman sahabat-sahabat mungkin berbeza. Tapi saya gitulah, orang yang berhutang ni. Jadi saya minta jauh lah. Sebab orang nak berhutang dengan saya pun agak susah lah. Pasal ambuh saya nak jaga persahabatan. Gitulah. Okey, kita melihat pada yang keduanya iaitu perancangan risiko dan takaful. Islam menggariskan bahawasanya risiko dan takaful ni boleh dan ada digariskan dan boleh kita ambil, dan macam mana Islam pun manage risiko. Mana kita lihat daripada hadis Ibnu Hibban, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, aku lepas untaku dan aku bertawakal. Baginda menjawab, ikatlah untamu itu dan bertawakallah. Maknanya kita kena usaha dulu lah, ikat, jangan main lepas saja. Ni risiko. Tawakal tu, konsep tawakal tu betul dah. Tapi kita nak yang betul ni ialah kena ikat dulu. Kita jaga dulu. Maknanya rumah tu kena kunci dulu. Kereta tu kena kunci dulu. Dan tawakal tu Allah. Nak hilang, ni hilang juga. Kunci taruh mana pun. Letak taruh mana kunci besar mana pun. Kalau dah kata nak hilang, hilang juga. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengejarkan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam buat dosa dan permusuhan. Ini dalam konsep takaful. Yang mana dalam takaful ni kita bekerjasama. Dia ada situ kalau nak hujah detail lah tentang takaful ni, kafalah ni, mana kita kerjasama dalam dia, konsep dalam tu bekerjasama, tolong-menolong. Jadi apakah ada? Ya, memang ada. Dalam Islam ni boleh untuk kita ambil takaful ataupun kita rancang risiko untuk mengurangkan risiko. Boleh. Dan jangan tanya saya apakah kalau ada ini takaful apa yang boleh, atas nama takaful beres belaka. Memanglah berbeza-beza, tapi pada saya dari segi hukum saya melihat. Saya bukan melihat dari segi produk lagi, kita tak cerita tu. Dari segi kita tengok dari segi persatuan Islam memang dibolehkan dan kita tak ada masalah lah, ambil lah takaful mana-mana pun, atau kita merancang untuk risiko yang bakar yang kita tak tahu, yang kita akan alami. Jadi kita ambil lah jika ada yang produk-produk di luar ni, tak ada masalah. Okey. Perancangan zakat dan cukai yang ketiganya. Dalam surah An-Nur ayat 56, dan dirikanlah kamu akan solat sembahyang dan keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Ini ayat ni jelas keluar. Aqimus solah wa atuz zakah. Memang untuk keluar zakat lah. Jadi kita perlu keluarkan zakat. Zakat ni banyak perbahasan, terutama sekali zakat pendapatan yang akhirnya diwajibkan kepada kita. Kadarnya tak banyak, hanyalah 2.5% ke atas jumlah pendapatan yang layak dizakat. Dia ada cara dikiraan yang bersamaan atau lebih daripada nisab. Jadi maknanya 2.5% je. Tak banyak sahabat-sahabat, kita keluarlah zakat. Banyaklah zakat ni untuk siapa? Kalau kira-kiranya zakat ni untuk orang-orang Islam, dan cukai, kita bayar juga cukai untuk secara keseluruhannya. Malah zakat juga jika ada kata orang kegunaan secara umum pun digunakan. Okay. Jadi ada perbahasan-perbahasan yang lebih detail. Jadi saya tak mau tengok dah perbahasan-perbahasan tu dari segi bulan. Yang penting kita rancang macam mana, sebab zakat ni akan memberi barakah kepada kehidupan kita, kepada pendapatan kita. Malah kita pun pernah dengar dalam hak kita banyak-banyak tu ada hak orang lain.
Sebab kita pun, contoh saya lah, main kerja pun bukan sempurna sangat. Maknanya kadang-kadang tu kita rehat juga. Kita kena kerja daripada pukul 8 sampai pukul 4.45. Tengah hari tu rehat. Jadi celah-celah tu kita pergi minum air, kita rehat sekejap. Sebab benda tu tidak dijelaskan. Boleh ke rehat sebenarnya? Tidak ada. Rehat pukul 10 pun tak ada dalam perkeliling tu. Benda ni lama dah dibahaskan dan saya pun baca banyak dah, kata memang tak ada. Dan memang inilah. Jadi keluarkanlah 2.5% sahaja. Cerita P.Ramlee tu 25,000 lah. Tapi kita 2.5%. Okay. Yang kelima, perancangan pelaburan. Kita tengok dalam surah At-Taubah ayat 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan ratik-ratik Nasrani benar-benar memakan harta orang-orang yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dalam sini kita melihat pelaburan ni dia menunjuk kepada lebih besar. Tadi kita cerita, lepas-lepas kita cerita, kita boleh pergi kepada skop individu atau yang kecil, mikro. Ni kalau sebut pelaburan ni dia besar. Maksudnya dia bila kita ada lebihan, barulah kita pergi melabur. Jadi kalau kita tengok orang-orang Yahudi dengan Nasrani ni, cara dia ambil dah dengan jalan batil. Maksudnya kita, kalau dia buat, tapi kalau kita, janganlah kita kalau kita tak buat. Itu sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat berpindah ke Madinah, ke Yathrib pada ketika tu, di mana air dikuasai oleh Yahudi. Dan macam mana Uthman bin Affan negotiate untuk mendapatkan telaga. Jadi dapat telaga. Jadi pelaburan untuk masalah umum. Jadi kita kena, jadi dari sudut ini kita melihat bahawa pelaburan ni boleh, dan kita perlu pada jalan lebih besar untuk negara, untuk kampung kita, untuk negeri kita. Memang dibolehkan. Jadi ada cara dia. Jadi kita perlu mengikut cara dan tata cara yang ditunjukkan oleh syariah. Jadi maksud saya sini dalam perancangan pelaburan ni, sahabat-sahabat tak ada masalah, bolehlah nak pergi melabur di mana-mana, cuma melihatlah kalau hari ni orang sedang kecoh ataupun sedang apa kata orang, sedang viral sangat ialah tentang saham. Saham ni kalau kata saham sekarang ni dah ada yang patuh syariah. Patuh syariah tu dibolehkan. Teruskanlah. Tak ada masalah. Jadi hak mana-mana ada keraguan tu tinggallah. Macam mana saya pernah nasihat seorang sahabat saya apabila dia pergi pada cryptocurrency. Saya kata situ saya tak berani nak beri hukum, tapi pada saya peribadi saya kata lebih baik kita jauhkanlah. Jadi pertama sekali bila dia minta, dia suruh saya join apa benda ni Bitcoin satu ketika dulu, yang mana saya tak masuk lah. Kalau ketika tu, kalau kira-kira masa tu masih awal lagi, harga serendah RM800 Malaysia dia offer saya. Dan sekarang harga tu kalau kira-kira sampai cecah saya dengar-dengarnya sampai ke RM40,000 USD, bukan RM40,000 Malaysia. Saya sebut tadi RM800 Malaysia. Kalau bagi dengan part, lebih kurang RM200 USD je. Masa ketika tu kalau bagi part, ada ketika tu pula rasa currency pun lagi rendah. Sekarang ni 4.1, 4.2 currency US Malaysia. Jadi saya dah ambil. Sebab saya dah nampak situ boleh ke tak pada ketika tu. Jadi bab hukum ni dia akan berubah apabila kita jelas dari segi muamalatnya. Okey. Saya teruskan itu pelaburan, dan sahabat-sahabat semua, yang kelima ni ialah tentang perancangan persaraan. Kita pun akan bersara. Hak data saya ambil ni, tengok graf tu sebenarnya adalah statistik yang diberi oleh apa nama ni, ya Allah, statistik
ni lah, jabat statistik Malaysia lah. Jadi orang puang di Malaysia ni umur dia sampai 77 tahun. Sihatnya. Kalau orang lelaki sampai 72 tahun. Kalau kita tengok, kalau kita pecing, saya tulis tepi tu, baki umur selepas pecing. Ni baki umur selepas pecing. Mati tu takdir dan perjalanan masing-masing. Kita tak tahu bila. Sikit lagi boleh mati. Esok boleh mati. Dan kita pun dengar dah sahabat kita macam Ustaz di kampung tadi. Malam tadi meninggal. Allah jemput dah. Jadi persediaan tu kena ada lah. Tu cerita buat mati. Sebab kita ni persaraan. Kalau umur kita panjang Allah beri, apa kita perlu buat? Jadi kita kena rancang persaraan kita tu. Umur, kalau kita tengok umur orang lelaki, kalau dia pacing 55, ada 17 tahun lagi. Masa ni barulah nak pergi Surabaya. Dan pada masa ni jugalah, kata orang, persaraan kita ni, kata orang, sakit pun nyakit pun mari. Bila duduk diam pun nyakit mari. InsyaAllah kita lepas ni sihat belaka. Dah ada nyakit-nyakit dah sebab apa ni kata orang, ilmu tu dah mula terdedah. Nak jaga kesihatan macam mana, so maintain apa semua tu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jaga kesihatan yang baik sehinggalah kita bersara dan sehinggalah kita dijemput oleh Allah. Kalau kita tengok nak bersara ni dalam surah Al-Baqarah, kita melihat di mana dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri. Tak kira lah meninggal isteri. Dan hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya. Kalau ada lebih pada seorang. Dan diberi nafkah hingga setahun lamanya. Dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, yakni wali ataupun waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ni juga menunjukkan kepada kita iaitu persediaan kita. Kalau kita biasa dengar dalam konvensional, kita mesti ada gaji. Contoh, saya kata gaji tadi, ni cerita bab bersara tapi saya cerita sikit pasal buffer ataupun kecemasan. Dalam Islam sebenarnya dia menggariskan setahun lamanya. Kalau dalam konvensional dia 6 bulan je. Bila kita nak tukar kerja, kalau orang selalu satu tukar kerja atau kita diberhentikan, kita at least kita ada gaji 6 bulan. Dalam Islam tak. Dalam Islam setahun. Malah kalau boleh rumah tu yelah, kalau rumah tu sewa dalam masa setahun tu tidak diberi pindah. Dan kalau boleh, jika kita lihat perhalusikan lagi banyak perbahasan ayat ni, kita lihat dari segi sudut muamalat ni, kalau kita tengok, kalau kita sebagai orang lelaki, kita kena siap rumah. Yang mana rumah tu penghuni kita ataupun waris ataupun peninggalan kita, waris-waris kita, anak isteri kita tidak orang ambat keluar. At least tempoh dia setahun. Makan minum cukup, apa semua cukup. Itu setahun. Kalau boleh, kalau kita perhalusi, biarlah dia duduk situ selagi dia nak pergi mana, biar dia boleh duduklah situ selama-lama yang mana sehingga habis umur dia lah maknanya. Selagi dia boleh duduk dan dia tak jual ke mana, kita tinggal dia tu dengan keadaan dia tidak meminta-minta dan tidak kata orang, ialah dhaif sangatlah kata orang. Jadi kita kena bersedia. Jadi kita kalau kita bersara apa esok, kita duduk rumah, taklah rumah yang kita duduk tu akhirnya orang main tarik. Jadi bukan kita je yang masih hidup, malah keluarga kita dihalau keluar pada rumah tu. Jadi inilah kita perlu rancang. Itu dari segi sudut yang tu. Dari segi sudut makan minum pun sama juga. Masa kita tunjuk tadilah tempoh yang kita ada selepas pencen. Kita tak tahu umur kita berapa panjang. Betul, cuma kata orang kita bersedia sedikit sebanyak supaya keadaan kita tidaklah kata orang sampai menyusahkan orang lain. Jadi yang keenamnya iaitu perancangan wasiat dan harta pusaka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, maka ia ada meninggal harta, hendaklah ia berbuat wasiat untuk ibu bapa, kaum kerabat secara baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai
sebagai sesuatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya dari segi wasiat ni kita sebenarnya diharuskan, disuruh. Suruh tu memang suruh ngerti lah. Kalau kita tengok ayat ni memang diwajibkan lah. Wajib tu dosa dapat kedok tu saya tak mau bahas tu. Namun mana diwajibkan ni suruh yang perlu buat, tak boleh tak buat. Gitu. Jadi sebab kita macam kata tadilah, kita cerita pasal sebelum tadi pasal nak mati ni kita tak tahu. Jadi apabila kita dah buat pembahagian ataupun wasiat, jadi memudahkan. Malah dari segi perundangan pun, ni teknikal. Dari segi perundangan di Malaysia pun banyak lagi pengalaman saya sendiri yang pernah mengurus harta pusaka ni. Banyak harta pusaka orang kita ni tak terurus dengan baik. Malah bertahun-tahun. Malah saya pernah juga dapat sahabat, jadi sahabat lah, pelanggan saya ataupun sahabat saya ni dah 7 lapis, 8 lapis dah meninggal. Baru nak selesaikan pusaka dia. Jadi terkumpulnya harta umat Islam hari ni pada pandangan saya, rekod yang ada ialah dah cecah lebih kurang 1 bilion. Cuba sahabat-sahabat tergenung. Kalau harta tu dijalankan secara muamalat yang betul, di bahagian kita rancang dengan cara yang betul, maka tak ada lah harta-harta yang dibekukan. Maksudnya waris-waris yang tak dapat manfaat daripada harta tu. Jadi banyak manfaatnya. Jadi Islam menggalakkan kita rancang. Sebab kalau kira sini diwajibkan, maksud wajib ni bukan maksud isu pahala dosa, maksud wajib ni disuruh yang nak kena buat. Gitu. Sebab apa? Confirm kita akan mati. Tunggu masa je. Jadi nasihat saya, kalau tak ada lagi wasiat, buatlah wasiat. Sebab wasiat ni wasiat adalah pemberian satu hak yang akan dilaksanakan selepas berlakunya kematian pewasiat, sama ada dengan menggunakan lafaz ataupun tidak. Kita kalau pergi dari segi sudut undang-undang sikit, wasiat ni dari segi perundangan, kalau kita tak ada tu dia akan ambil masa yang agak lama. Malah hari ni, kalau orang-orang yang tak ada wasiat, ni nasihat saya lah, orang yang nak mengurus wasiat, dia kena ada 2 orang penjamin. Yang mana penjamin tu mesti, penjamin ni, kita cerita penjamin, ada 2 orang penjamin, mesti nilai dia setara dengan si mati. Contoh, hari ni kalau si mati tu meninggalkan harta 1 juta, nilai harta dia 1 juta. Nilai bukan wang ringgit tu, nilai. Termasuk sekali lah nilai harta keseluruhannya adalah 1 juta. Kepada orang yang mengurus wasiat, macam contoh saya yang urus wasiat, saya kena mendatangkan 2 orang penjamin, yang mana setiap orang penjamin tu nilai hartanya setara dengan orang yang meninggal, iaitu 1 juta. Jadi 2 orang 2 juta. Nak cari orang yang punya penjamin 1 juta 2 juta ni, sahabat-sahabat, pengalaman saya agak sukar untuk orang menjadi penjamin. Itulah sebab perundangan kita. Sebab apa, memang ada isu lah kalau dah bila ada clash ada mana-mana, ada somlak mana-mana, penjamin tu lah, sebab dinilai dia setara. Jangan kata saya tak ada duit 1 juta tu. Jangan kata gitu. Sebab apabila kita meninggal, harta-harta kita dikira kumpul cecah 1 juta. Nampak ekah je, tak ada, saya ada hutang banyak pun semua. Jangan kata gitu. Sebab pengalaman saya sendiri pun, duk kata-kata gitu, bila kira-kira balik, cecah. Malah kalau contoh sekali 500,000 nak jadi penjamin sehingga selesai. Tu kalau tanpa wasiat ni, penyelesaian dia makan masa lebih pada 10 tahun. Dengan ada wasiat, lambat-lambat 3 tahun selesai. Jadi nasihat saya, buatlah wasiat. Tentang pusaka faraid ni, kita tengok ni. Sekejap. Tentang pusaka, Allah Ta'ala dah cerita dalam ayat Quran banyak, ada lebih kurang setahu saya ada 3 atau 4 ayat yang menjelaskan secara detail pembahagian pusaka tu lagu mana. Tu tak bimbang. Ada dah cara bagi faraid tu. Jadi faraid berapa dapat, kalau si mati meninggalkan ayah, meninggalkan mak dapat berapa bahagian, isteri dapat berapa bahagian, anak laki saja, anak puan saja dapat berapa bahagian. Jadi
Hak mana tak ada anak, dia hak anak tak hak belum beristeri, belum bersuami, akan pergi ke mana harta, dah ada belaka. Hak tu saya tak bimbang sebab jelas. Sebab perkara yang sejelas-jelas ni yang Allah Taala buat dari segi muamalat ni ialah pusaka ataupun faraid. Maknanya saya nak khabar dalam Quran tidak menjelaskan cara nak solat. Cara solat dijelaskan dalam hadis. Tapi pembahagian harta pusaka Allah jelaskan sedetail-detailnya sebab Allah tahu kita ni lagu mana. Bak saka, bak harta, kosong ni kira. Hutang ke apa semua kira belaka. Jadi Allah Ta'ala telah gariskan sedetail-detail itu ikut. Sebab apa? Kalau manusia yang buat benda tu, confirm akan ada perbalahan. Sebab dia akan takwil, setakwil-takwilnya. Ini daripada Allah Ta'ala. Jadi agak sukarlah kita nak takwil. Jadi maknanya kita perlu urus sebagaimana yang telah digariskan, yang telah ada dalam Quran. Okey, dan yang ketujuh ni ialah perancangan bekalan akhirat. Saya buat nama perancangan bekalan akhirat ni bila saya gunung, bila saya duk buat, bila saya duk manage perancangan sahabat-sahabat saya lah yang pernah buat. Sahabat-sahabat yang dengar lah. Yang tak pernah buat pun ada ramai lagi. Mata wang, sebab saya tengok mata wang akhirat bila saya gunung-gunung ialah sebab kita akan mati. Kita percaya kita akan mati dan kita akan dibangkitkan kembali. Bila duduk di nu, kalau di atas dunia ni wang ringgit, RM, dolar, pound sterling, yuan, apa lagi, name it. Namakan macam-macam, emas, perak pun boleh jadikan mata wang. Tapi apabila kita meninggal, tu sebab kalau kita tengok cerita-cerita Cina, mereka ditabur duit, dibakar duit, konon-konon duit tu akan masuk ke alam lain, alam akhirat dia lah. Kok dia percaya tu. Dan kita tak ada cara lain. Mata wang akhirat kita adalah kalau kita nak banyak duit kita, berbanyakkanlah sedekah, infak, wakaf dan hibah. Inilah 4 perkara dan banyak. 4 perkara ni banyak disebut dalam Quran sebenarnya. Dan saya ambil salah satu dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum sampai ajal maut seseorang dari kamu. Jika tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan berkata, hai Tuhanku, alangkah baiknya jika engkau lambatkan kedatangan ajalku sekejap lagi supaya aku dapat bersedekah dan dapat aku menjadi dari orang yang soleh. Jadi daripada ayat ni, ulama juga bahas satu persoalan. Apabila orang mati, dia kata, saya bacalah, apabila orang mati tu diberi peluang hidup, benda apa dia nak buat? Inilah jawapan dia, iaitu bersedekah. Orang mati, ni kubur tu, ni yang kita duduk ni pengkalan kubur ni, kampung sini ni, diberi hidup kembali. Apa yang dia akan pertama-tama dia akan buat? Bersedekah. Sebab apa? Ia masuk alam ni, tak ada itih. Jadi bersedekah. Itu saya kata tadi, mata wang akhirat, mata wang di alam adalah bersedekah. Jadi nak banyakkanlah sedekah. Cara macam mana tu dari segi teknikal. Tu saya nak cerita panjang, cerita lain. Cara macam mana, di mana. Malah kita pun dengar, kita pun tahu satu hadis Nabi tentang yang mana tidak putus amalan anak Adam kecuali 3. Dan akhirnya yang keempat tu adalah amal jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah ni mari semua. Kalau contoh sedekah jariah tu tak putus, dia akan bersama ke kita duduk dalam tu, dia mari semua. Jadi kita carilah mata wang apa yang kita nak di alam ni, kita perbanyakkanlah. Kalau kita nak kaya di ni, perbanyakkanlah. Jadi itulah sebab saya letak perancangan bekalan akhirat. Sebab saya bila saya buat perancangan keuangan Islam ni, nombor 7 saya tambah ialah benda ni lah. Bila saya duduk gunung, sebab apa? Malah dalam masa saya buat untuk memperbetulkan perancangan tunai dan hutang pun, saya melihat satu unsur, iaitu apabila unsur tu, bila tengok berapa dia ni tak cukup itih. Bila saya tengok, pengalaman saya, bila tengok, dia tidak ada memberi kepada mak ayah dia. Walaupun 50 riyal sekalipun, saya kata berilah ke mak ayah. Walaupun 50 riyal. Kalau mak ayah tak ambus sekalipun, sejak masuk, tabunglah ke dia. Masuklah secara diam sekalipun. Walaupun mak ayah kita kaya, dah loaded dah.
Tidak perlu pun duit kita, tapi kita berilah. Sebab apa? Redha Allah berada pada redha ibu bapa. Bukannya dengan duit tu kita dapat redha, tak. Tapi kita buatlah untuk senang hati dia. Jadi situ pun salah satu mekanisme yang saya akan melihat. Itu teknikal. Jadi kita melihat secara keseluruhannya kehidupan ni ialah daripada garis kehidupan. Yang mana saya lakar sendiri benda ni. Jadi pada umur awal kita sampai umur saya fasa kosong 24 tahun. Saya tu berbesar, dapat tengok kedok Allah Alam. Daripada kita mula-mula membina Sasiah, daripada umur setahun hingga 24 kita dah mengenal 3M. Lepas tu kita pergi pada PTT RIP, PMR, KSRP, atau SPM, lepas tu ijazah dan seterusnya kita kepada PhD sehingga umur 24. Tu pada saya membina Sasiah. Dan kita memula kehidupan kita pada umur 24. Itu membina kehidupan ni, kita mula bekerja, berkahwin, lepas tu kita ada anak. Dan sehingga saya ambil fasa 2, lebih kurang 10 tahun. Kita memulai kehidupan. Sebab apa saya ambil kehidupan 10 tahun pertama? Sebabnya apabila saya buat data yang saya jaga, 10 tahun pertama perkahwinan tu adalah kata orang yang getir, yang perlu dirancang, yang perlu dilihat secara harmoni. Sebab apa 10 tahun pertama ni lah ujian banyak sangat. Dan data yang saya ada mengenai perceraian di Malaysia 10 tahun pertama lah banyak yang berai. Dan kerananya ialah keuangan. Ada tu berkahwin dengan hutang, dah habis bayar hutang, pisah belaka dah. Jadi sebab saya letak 10 tahun pertama, sebab saya tulis memulai kehidupan. Dia kerja, dia kahwin, dah ada anak. Memang kalau anak ramai tu nak beli susu pamper dengan keadaan kita hari ni. Dan fasa yang kedua saya letak 26 tahun, iaitu membina kehidupan. Sampailah kita umur pecing, saya letak situ umur 60. Di mana kita ada kemajuan kerjaya, kita sini kita kumpul harta, penjagaan kesihatan, emosi, perkahwinan anak-anak, umrah, haji, jiran, zakat, infak, sedekah, buat simpanan, semualah. Dan selepas tu bila kita dah 60 tahun tu barulah kita menikmati kehidupan. Saya buat ni sehingga umur 73 lah. Kalau kita ambil umur Nabi 63. Kalau kita ambil umur Nabi 63, lagi pendek lah. Tu masing-masing lah. Saya boleh beri panduan belaka, saya cuma khabar je. Atas masing-masing penerimaan dan kita fikir mana yang kita nak ambil, mana yang kita nak amal. Dan masa kita menikmati kehidupan ni, biarlah bebas hutang. Biar saat tua kita tu tak ada hutang dia dah. Buat rumah tu kita ambil perumahan kerajaan pun biarlah. Jangan sampai kita free pula pecing kita. Gitu. Biar kita sihat. Masa ni lah kita menikmati, kita ziarah. Lama sahabat-sahabat tak ziarah. Mana-mana kita boleh ziarah. Kita bersama dengan keluarga. Harta dewasa, silaturahim, dan emosi kita makin tenang. Dan saya ambil umur 73 ataupun 77 tu adalah umur rakyat Malaysia lah. Datang pada ketika saya buat ni tahun 2017. Jadi rakyat Malaysia pun pada 2017 pun sama juga, 73 tahun dengan orang puan 77 tahun. Jadi apa tu kita meninggal, okey, dalam pembahagian pusaka lah seterusnya. Jadi kata orang perancangan tu mana mari. Bukan mana mari mana. Kita kena rancang daripada awal, tunai, kredit, takaful. Saya letaklah bawah tu. Zakat, cukai, pelaburan dan juga persaraan macam mana, dan akhirnya wakaf pusaka, dan sebenarnya ada selagi itulah bekalan akhirat. Sebab kalau kita tengok tu macam saya tulis tadi, persoalan pusaka, kalau ada wasiat, wasi kena lantik, kumpul harta, banyaklah harta dicairkan mudah. Kalau tanpa wasiat, lantik pentadbir, ni banyak sangat. Nilai harta sekarang ni dah meningkat. Undang-undang baru kena ada kalau 2 juta tu di jabat pusaka kecil sahaja. Okay. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat sini, di mana Islam adalah agama yang syumul, iaitu di mana amalan orang Islam ni daripada dulu, sejak daripada Rasulullah SAW diutuskan sehinggalah kehadiran, sehingga akhir penghabisan sekalipun dia dipraktiskan. Hadis dan Quran yang ada untuk panduan kita tu, kata orang, available sepanjang masa. Dia tidak ada due date. Due date-nya akhirat, habis hari penghabisan tu dia due date. Tu agama syumul, dia praktis. Dan Islam adalah cara hidup. Apa benda yang kita buat sebenarnya ada panduan.
Malah dari segi muamalah kewangan kita pun, dah kita dalam poket kita tu pun diceritakan. Itu cara hidup. Dan Islam mengajar kita ialah wasatiyah, kesederhanaan. Jangan kita melampau-lampau, jangan kita tebang-tebang. Dan Islam sebenarnya kalau kita tengok ada power, saya tulis ni power interest compounded. Nak carbonnya compounded tu, di compound. Di mana kita dengan kita itu bila kita bersedekah satu, dia akan punya 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai tu jadi setiap tangkai tu 100 pula lagi. Ada compound. Memang inilah power of compounded, power of interest compounded, yang mana interest compounded ni kalau kita belajar kita akan dengar satu kata-kata daripada Albert Einstein. Yang paling ditakuti bukan bom atom, dia kata, bukan bom nuklear, tapi interest compounded. Jadi pada saya Islam adalah power interest compounded dari segi apabila kita bersedekah. Sebab apa? Dengan satu kita sedekah, dengan Allah terima sedekah kita dengan niat yang betul, dengan hati yang ikhlas, dengan lillahi ta'ala, kerana Allah kita buat sungguh-sungguh, dia compound jadi 7, setiap 7 jadi 7 jadi 700, dan dia akan lebih besar daripada tu atas kira Allah yang mana kita dah tahu dah lepas tu. Jadi compound ni cukup hebat. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan sahabat-sahabat dengar terpulang pada masing-masing. Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh share mengenai perancangan kewangan menurut perspektif Islam, di mana setiap apa yang kita buat ada dan ada panduannya, ada caranya dari sudut Islam, dan ada kata orang tempat rujuknya. Bukanlah kata orang ni dia ni nak pakai hadis ni nak haram ke orang. Dia ni pakai hadis ni nak halal ke dia. Hak tu saya tak boleh kata orang, saya tak boleh bincang benda gitu. Tapi apa yang pasti apabila kita buat, kita rujuk apakah yang kita buat ni betul ataupun tidak. Jangan kita cari, tebang cari. Mana ayat. Kita ambil under table, kita cari mana ayat. Kita halalkan benda tu. Dengan cara panggil benda lain. Itu wallahu alam. Saya tak berbincang benda gitu. Tapi apa yang pasti, yang jelas, halal itu jelas, haram itu jelas. Antara keduanya, syubhah. Baik-baik kita tinggal. Jadi saya dah capur benda gitu, jadi saya tinggal je. Kalau orang tanya pandangan saya benda gitu, minta maaf, wallahu alam. Benda tu adalah subhah, saya pun tak pasti. Benda tu halal, yang baik kita ambil yang jelas. Itu haram, itu tinggal. Ni tak pasti kita tinggal. Sebab apa? Panduan ada dah. So, sebab saya kalau dalam memberi jawapan, saya ada jawapan saya dah. Dan jawapan saya tu berdasarkan hadis lah. Jadi jangan duk marah ke saya kata setengah-setengah tu. Bukan sinilah, tempat lain. Saya pun dah berhadapan dengan persoalan-persoalan gitu. Jadi saya kata dah, benda yang tak jelas jangan kita takwil, dan kita takwil tentu takwil. Sebab ada perangai di sahabat-sahabat kita ni, dia terus menekan. Tanya juga. Bapa dak khabar? Bapa dak akad telefon, dak khabar ke dia? Tanya lagi, nak takwil. Susah lagu tu. Sekali cakap dak faham, wallahu a'lam, tinggal je. Baik kita dak kata apa, kita diam sudah. Tapi kan setengah-setengah dia tak faham. Dia tu menghukum kita. Ni payah lagu ni, payah buat kerja orang lagu ni. Susah pula. Jadi kita perlu dengar. Kita perlu tahu macam mana seseorang tu background dia apa dan macam mana dia buat keputusan. Sebab antara kita berbeza, dan kita baliklah pada Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Itulah pandangan saya sedikit sebanyak. Saya minta maaf lah kalau yang tak molek itu daripada saya sendirilah. Yang molek tu ambil lah sebanyak itu daripada Allah SWT, daripada hidayahnya. Dan saya tak boleh nak suruh orang ikut cara saya, tak boleh. Masing-masing ada cara dan ada panduan masing-masing di mana nak ambil, nak buat, ikutlah, buatlah. Itu sikit sebanyak daripada saya, dan saya pukul 9.40 dah ni. Terlebih banyak masa, saya minta maaf. Kalau ada persoalan nak tanya sikit banyak, bolehlah. Dan kalau tak ada, kita sudah sini. Ke macam mana Ustaz Amin? Mana Ustaz Amin? Tak? Ada orang dok ni. Kecil kat seorang ni. Ustaz Amin, ada siapa-siapa luar tu? Tak ada. Tak ada orang dok ni. Kalau sahabat-sahabat ada nak bertanya, insyaAllah. Kalau tak, saya habis sinilah. Saya pergi ruang dulu. Ustaz Amin baru join. Ustaz, habis dah ni Ustaz
I join dah tapi pakai webcam. Oh, webcam pula. Baik, baik. Dah kau mana? Takat tu lah dulu setakat saya boleh kongsi. Maknanya kan situlah insyaAllah. Jadi kalau tak ada persoalan, kalau nak tanya-tanyalah. Kalau tak saya ada di jabat ni pun, kalau nak mari. Dari segi teknikal kita tak bincang lah sini sahabat-sahabat. Teknikal macam mana nak buat apa semua tu, dia ada cara dia. Malah hutang apa kepala pun kita selagi dok pergi fikir pun saya ada cara dia. Lagu mana dari segi hutang, dari segi nak pinjaman perumahan ke. Ni ada juga sahabat dah kita buat apa ni pinjaman kenderaan mana lebih untung, pinjaman kerajaan ke, pinjaman luar ke. Tu mari jumpa saya boleh tunjuk. Sebab benda tu teknikal, nak kena kira apa semua ni. Kita nak cerita dari perspektif Islam, dari sudut 6 perkara dan 7 perkara yang saya lontarkan tadi, supaya kita dapat sikit sebanyak panduan dan kita berkongsi ilmu. Sekadar perkongsian itu saja. Jadi Tanya boleh tak? Nak tanya. tanya. Dari segi pelaburan tu, Hmm. berapa persen daripada gaji kita hak paling sesuai untuk kita melabur? Dia Daripada gini gaji Ustaz, bersih, berapa gaji bersih. persen daripada gaji kita sesuai untuk kita melabur. Yang penting sekali selepas mengambil kira keseluruhan keperluan yang kita, dan kita ada lebihan. Jika ada lebihan tu tak kira berapa persen pun. Jika lebihan tu adalah 100%, dan rasa nak melabur 100%, proceed. Kalau lebihan tu 10%, kalau rasa nak melabur, proceed. Pada saya, kalau kita tengok dia lain orang, lain dia punya kekuatan. Jadi kita kata nak berapa persen kita nak sukat, tak boleh nak kata. Sebab apa? Sebab keperluan masing-masing berbeza. Contoh, saya sendiri. Saya anak 6 orang. Kalau saya nak kata saya nak melabur 50% daripada gaji, tak boleh. Dan keperluan saya ada lagi. Tak boleh. Jadi adakah, itu sebab saya kata tadi, nak melabur bila ada lebihan. Lebih itu pula kita kena tengok lagi. Apakah lebih itu keadaan kita selamat? Jika lebihan kita tak selamat, jangan melabur lah. Nak tengok selamat tak selamat tu, saya tengok tadi, kita bincang pula dari segi sudut reserve yang kita ada ataupun simpanan yang kita ada untuk keadaan kecemasan. Paling-paling tidak kita kena bersedia 12 bulan. Paling-paling tidak. Contoh, kalau gaji kita 3,000, kita kena ada 36,000 dahulu. Selepas kita ada simpanan 36,000 tu, baru kita boleh nak melabur. Pada saya lah. Sebab apa? Selamat. Sebab apa kata selamat? Sebab bila kita pelaburan kita jam, 36,000 tu kita ada, kita boleh duduk. Sebab kita keperluan kita 3,000 sebulan. Jadi kita boleh makan lagi dalam setiap setahun. Dan dalam setiap setahun tu kita boleh mikir lagi dengan tenang apakah langkah yang perlu kita buat. Itu sebab saya kata tadi, setiap orang tak sama persentage dia, dan tak boleh nak cover berapa pun persentage, sebab dia berbeza-beza mengikut keperluan masing-masing. Agak dapat jawab Ustaz. Boleh, terima kasih. Jazakallah khair. Jadi kita bagi masa 2 minit lagi siapa nak bertanya. Kita kira cukup sejam lalu lah, tadi start 8.45. Kalau 2 minit kita ada, kita end meeting lah insyaAllah. 2 minit lagi Cik saya Baik. Saya tunggu je lah. Jadi meeting kita ni ada dirakam oleh Cik Wan Hasbullah kita. Jadi kita akan share link bila dah upload dalam YouTube nanti. YouTube pejabat pengaruh ada dah. Pejabat pengaruh InsyaAllah. Okey, nampak tak ada sambutan pertanyaan. Dah apa dah. Kita tutup, kita end dulu. Agak faham belaka lah sikit panduan tu. Jadi saya tangguhlah dengan pertemuan ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Amin insya-Allah. Okey. Terima kasih Cik Syukri atas perkongsian yang komprehensif pada kita atas kewangan Islam. Pun tinggal lagi kita lah makan yang telah dikongsikan tadi. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkanlah untuk kita pada masa depan. Okey, daripada Pusat Islam saya ucapkan jazakumullah. Okey.
semua yang dapat hadir meeting kita pada kita punya tazkirah online ni, saya ucapkan terima kasih. Okay, sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.